أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه أما بعد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat, kelapangan dan juga peluang untuk sama-sama kita menambahkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap jari yang digerakkan sama ada untuk menekan video, rakaman, live suara sunnah ataupun hati yang digerakkan untuk mendengar kuliah, semua itu hakikatnya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW ketika mana para sahabat mengadu, bila Nabi cerita ada sebahagian manusia ini dia dah dekat sangat dengan syurga, sehingga antara dia dengan syurga tu tinggal satu zira', satu hasta. Tiba-tiba takdir mendahului, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga ada orang pula yang pada zahirnya beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga antara dia dan neraka hanya tinggal satu zira', satu hasta. Tiba-tiba takdir datang mendahului, tiba-tiba dia bertaubat dan dia pun masuk ke dalam syurga. Maka para sahabat radhiyallahu anhum mengadu, "Ya Rasulullah, kalau gitu apa guna kami beramal?" Nabi SAW bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah, kerana setiap orang itu akan dimudahkan untuk tujuan apa dia diciptakan. Maka beruntunglah orang-orang yang digerakkan hatinya untuk menambah amalan soleh, sama ada membaca Al-Quran, menambah solat sunat, berqiyamul lail dan sebagainya. Muslim-muslimat dirahmati Allah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada seri kali ini isu-isu yang berbangkit sepanjang tempoh anggota COVID-19 ni. Satu ujian, musibah dan juga satu rahmat. Dua dalam satu. Macam mana kita nak bezakan adakah ia rahmat ataupun azab ataupun ujian bala musibah? Maka kita tengoklah sabda Nabi SAW, "Ajaban li amril mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairul lah wa in asabathu darra sabara fakana khairul lah." Pelik sungguh, ajaib sungguh keadaan seorang mukmin. Jika dia ditimpa dengan kesenangan, dia bersyukur, maka itu baik bagi dirinya. Dan jika dia ditimpa dengan musibah, kemudaratan, dia bersabar, maka baiklah bagi dirinya. Maka beruntunglah mereka yang bersabar di atas ujian yang menimpa, dan rugilah mereka yang tidak dapat memohon pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang menimpa dirinya. Jadi kita dah sebut sebenarnya banyak isu, bermula daripada kaedah bersuci, kemudian juga masalah petugas frontliner boleh bersolat tanpa perlu bertayamum dan berwuduk, dan kita sebutkan apa isu dia dan pilihan-pilihannya, dan kita terangkan sebab saya dapati masih ada lagi orang yang keliru. Macam mana boleh dalam mazhab Syafi'i, mana boleh sembahyang suka-suka sembahyang tanpa mengambil wuduk, tanpa bertayamum. Jadi kita sebut bahawasanya fatwa hukum itu secara dasarnya ada tiga. Pertama adalah syariat. Syariat ini adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala yang disepakati para ulama. Semua ulama faham benda yang sama, tidak berubah dari zaman Nabi SAW sehinggalah generasi khalaf. Tak berubah. Solat 5 waktu, 5 waktu. Tak ada siapa kata solat 3 waktu. Tak ada siapa kata solat 2 waktu. Solat sehari semalam 17 rakaat. Tak ada siapa kata solat sehari semalam 1 rakaat. Tak ada. Jadi itu dipanggil syariat. Yang kedua kita panggil fiqh. Fiqh inilah yang kita belajar mazhab. Bila kata mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab-mazhab ni adalah school. Sebab tu kalau terjemah bahasa Inggeris, orang Inggeris terjemah mazhab sebagai school. Madrasah, sekolah, cara berfikir. Jadi sekolah ini masing-masing ada cara kaedah masing-masing dalam memahami hukum, tidak sama dengan kaedah sekolah-sekolah lain. School of thought, cara berfikir itu berbeza-beza. Jadi dia melahirkan khilaf yang panjang. Contohnya Nabi sebut la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Jadi la tidak ada solat di situ. Apa yang dimasukkan tidak ada solat? Adakah tidak sah solat ataupun tidak sempurna pahala solat?
maka berlaku khilaf dalam bab fiqh. Maka masing-masing belajar ikut mazhab masing-masing dan mereka mengikut pandangan guru masing-masing. Adapun bagi orang awam, biasanya orang awam ni dia walaupun dia kata dia mengaji, tapi biasa dengan kuliah dia. Duduk masjid, sandar kat tiang, dengar kuliah. Jadi sebenarnya itu bukan mengaji, itu namanya dengar kuliah. Jadi orang gini dianggap sebagai orang awam, mereka hanya diwajibkan untuk mengikut pandangan mufti setempat, mufti negeri tersebut. Sebab tu kalau kata ngaji fiqh ni, ngaji fiqh memang kena buka kitab, tak payahlah. Dan kena tengok kitab-kitab yang digunakan. Mazhab Syafi'i ada kitab-kitab dia, mazhab Hanbali ada kitab-kitab dia, mazhab Maliki ada kitab-kitab dia, mazhab Hanafi pun ada kitab-kitab asas dia, dasar dalam memahami cara pemikiran mazhab. Sebagaimana seorang tu tidak biasa buka kitab, baca kitab dengan guru berkenaan mazhab tersebut, hanya dengar ustaz ceramah mazhab Syafi'i kata lagu ni, mazhab Hanbali kata lagu ni, dia sebenarnya tidak boleh menisbahkan diri dia kepada mazhab Syafi'i, tak boleh menisbahkan diri dia kepada mazhab Hanbali, sebab dia tak mengaji, dia dengar sahaja, dia hanya mustami'an. Mengaji macam mana? Mengaji ni taliban, dia menuntut. Erti kata lain, tok guru buka kitab, dia buka kitab, barulah dinamakan sebagai mengaji. Kalau dengar di masjid, namanya mendengar, pendengar. Dan pendengar bukanlah orang yang mengaji. Darjat dia walaupun tetap mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jal, darjat dia tak sama dengan orang yang mengaji, belajar bersungguh-sungguh. Jadi itu namanya mazhab. Jadi siapa yang betul-betul mengaji ikut mazhab, ngaji kitab-kitab ni, barulah dia kena ikut apa yang dia mengaji. Adapun orang awam sekadar mendengar kalam-kalam ustaz-ustaz ceramah di masjid-masjid, itu bukan lagi dinamakan sebagai mengaji, dan dia tidak boleh mengatakan dirinya mazhab Syafi'i. Kalau dia tak kenal pun kitab-kitab mazhab Syafi'i dan tak mengaji pun. Kenal pun kalau tak mengaji tak edit juga, kena mengaji. Baik. Adapun yang ketiga adalah fatwa. Fatwa ni keadaan khusus bagi seorang mufti, bagi seorang guru ulama untuk memberi satu pandangan yang dilihatnya bersesuaian dalam keadaan tersebut. Jadi pandangan Dr. Datuk Asri Mufti Paleh tentang masalah mereka yang berpakaian PPE tidak perlu berwuduk atau bertayamum, itu adalah fatwa berdasarkan keadaan. Dia tanya doktor sendiri, doktor, macam mana keadaan doktor untuk solat? Ada tak masa untuk buka pakaian tersebut? Kalau buka tu macam mana? Apa prosedur dia? Jadi itu dah jadi fatwa. Dalam keadaan itu dia boleh berwuduk, solat tanpa perlu berwuduk dan bertayamum. Tapi jika dia ada pilihan yang lain, kita dah sebutkan dalam siri yang lalu, jika dia boleh jamak, itu lebih baik, keluar daripada khilaf tentang masalah adakah boleh solat dalam keadaan tidak berwuduk atau bertayamum. Itu fatwa. Jadi dalam masalah kita pada hari ini termasuk juga masalah solat menjarakkan saf. COVID-19 ni contoh dari setengah tempat masih lagi mengerjakan solat jemaah. Di mana tah? Di Mak Saleh ada seorang pastor, padri tu, dia kata kita tak takut virus, kita takut Tuhan. Tiba-tiba tutup dia yang meninggal sebab kena virus COVID-19. Alhamdulillah. Jadi orang kita pun sama juga. Ada juga jenis-jenis orang Islam ni sama juga. Kita takut Tuhan ke takut Tuhan, takut virusnya, takut Tuhannya virus. Dan hamba Allah tersebut telah pun masuk ke wad. Jadi masalah ini menimbulkan isu bila sebut kita nak pandang masalah menjarakkan saf ketika solat kerana takut jangkitan COVID-19. Dia kita bahaskan sama ada sub fiqh maupun fatwa. Adapun sub fiqh, erti fiqh ni maksudnya kita kata kita nak faham dulu masalah ni. Kita rasa nak ikut pandangan mana? Pandangan mana kita rasa paling kuat? Fatwa pula, contoh ada orang kita duduk di Aceh, ada sembahyang jemaah di masjid. Boleh tak dia sembahyang jemaah di masjid? Tapi di masjid saf dia dijarakkan. Boleh tak dia sembahyang di masjid? Itu dah jadi fatwa, keadaan di sana. Sekarang ni kita bincang dari sudut fiqh. Sebelumnya kita kata fatwa ni diserahkanlah kepada mereka yang berautoriti. Adapun kita bincang dari sudut fiqh tentang hukum masalah menjarakkan saf itu sendiri. Sebab siapa yang biasa mengaji daripada Ustaz salaf ni
tak pernah pun Nabi dan para sahabat maupun tabi'in sembahyang soft dijarakkan. Tak pernah berlaku. Hak ada pun apa dia? Hak ada pun adalah kuarantin ada. Kuarantin ni apa? Maksud kuarantin. Kuarantin berasal dari kalimah kuar. Kuar tu empat lah. Kuar kot. Macam mana tah? Bahasa apa? Bahasa tadi ke Latin ke apa tah? Kuar ni empat. Diambil daripada istilah Ibn Sina, iaitu Ibn Sina dia orang pertama yang mula menyebutkan kemungkinan penyakit berjangkit itu boleh berjangkit melalui udara. Ada mikroorganisme yang menyebabkan jangkitan penyakit. Maka bagaimana mengatasinya? Orang-orang yang sakit dikuarantin. Dikuarantin. Dia itu dipanggil istilah arba'iniyat. Diasingkan selama tempoh 40 hari. Daripada itulah lahir istilah kuarantino. Dan akhirnya diinggriskan jadi kuarantin. Sebab kuar 40 hari. Arba'iniyat dalam istilah Ibnu Sina. Itu ada. Jadi mereka yang dikuarantin ni memang mereka totally yang sakit sembahyang berasingan daripada orang lain. Hatta kalau ke masjid pun mereka tidak akan masuk soft sekali. Hak yang jelas sakit. Itu ada beberapa kisah-kisah daripada salaf. Tapi kalau sampai satu masjid jarak 1 meter, hak ni tidak pernah berlaku pada zaman dahulu. Maka dari segi fiqh, bolehkah kita solat menjarakkan soft? Tuan-tuan dan rahmati Allah. Bila kita nak bahas masalah menjarakkan soft kerana takutkan jangkitan COVID-19, kita kena lihat pertama sekali dari dua sudut. Pertama, sejauh mana kewajipan berjamaah. Yang kedua, sejauh mana kewajipan merapatkan saf. Dua isu kat sini. Berjamaah dengan merapatkan saf. Baik. Adapun masalah berjamaah. Apa hukum berjamaah? Wajib ke sunat? Sunat tu pula duduk darjat di mana? Nabi sebut sunanal huda. Sunnah-sunnah jalan hidayah. Jadi sunnah, bila Nabi sebut sunnah tu, dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi sunat. Yang mana satu? Jumhur ulama memandang solat jamaah adalah sunat muakkad. Sunat yang dituntut tidak boleh sewenang-wenangnya ditinggalkan. Kenapa tak kata wajib? Sebab hadis yang Nabi sebut, apa? Walladhi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laqad hamamtu an amura bihutabin fayuhtatab. Aku rasa nak kumpul kayu api, kumpul setempat, thumma amura rajulan fayu'ummun nas. Aku suruh seorang lelaki jadi imam, thumma ukhalifahu ila rijalin fa ahriqa alaihim buyutahum. Nabi suruh seorang lelaki jadi sahabat di imam, Nabi tinggal, Nabi bawa ajak lelaki lain pergi bakar rumah siapa tak mai masjid. Jadi ungkapan tu macam seolah-olah berat sangat hukuman bagi orang yang tidak pergi solat jamaah. Sedangkan tapi kalau tengok balik, Nabi kata laqad hamimtu atau hamamtu, aku rasa nak. Maksudnya Nabi nak buat tapi Nabi tak buat. Sebab tu jumhur kata tak wajib. Kalau wajib Nabi buat dah. Nabi tak buat. Nabi kata nak buat saja. Adapun sebagai ulama terutama daripada mazhab Hanabilah, mereka mengatakan wajib. Mereka guna dalil yang mana? Iaitu dalil seorang sahabat dia minta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk solat di rumah. Dia ni buta. Riwayat kata dia adalah apa? Selamat. Lelaki yang sama dalam kisah Abbas wa Tawalla Ibnu Ummi Maktum. Jadi dia ni minta keuzuran untuk solat di rumah kerana tidak ada orang nak bawa dia ke masjid. Dan Nabi tanya, adakah kau mendengar azan? Dia kata, aku dengar. Maka Nabi pun tidak beri keringanan. Fa'ajib, Nabi kata. Ada riwayat Muslim. Sahutlah suruhan azan tersebut, datanglah ke masjid. Jadi lelaki buta pun tak ada keuzuran untuk meninggalkan solat jamaah, kena datang ke masjid juga. Apatah lagi dalam keadaan orang sihat walafiat, lagi-lagilah wajib untuk datang ke masjid. Itu dua pandangan. Satu kata wajib, satu kata sunat muakkad. Antara dua ni, yang mana pandangan lebih kuat? Antara wajib ataupun sunat muakkad? Baik. Kalau kita tengok kalam Ibn Qudamah dan Al-Mughni, itu contohnya, dia katakan salat jamaah ni adalah as-sunnah. Dia tegaskan sunnah. Dan
orang-orang yang baik adalah orang yang berusaha mengikuti sunnah. Orang-orang yang mengabaikan sunnah ialah orang-orang yang fasik. Siapa yang buat ringan bab sunnah Nabi, sunnah yang dituntut dibuat ringan, maka itu tanda-tanda orang ni orang fasik. Jadi maksudnya wajib ke tidak? Bila kata tak ikut sunnah ni fasik, adakah wajib datang solat jemaah di masjid? Wallahu alam. Secara umumnya hadis yang Nabi kata aku nak rasa nak bakar rumah siapa tak pergi masjid menunjukkan ada sahabat yang tak datang ke masjid. Dan itu menunjukkan bahawasanya Nabi sangat-sangat menekankan solat jemaah di masjid. Dalam masa yang sama, walaupun Nabi mencela siapa tak datang ke masjid, Nabi SAW tidak pernah mengatakan mereka berdosa dan sebagainya. Cuma Nabi kata mereka meninggalkan sunanal huda, sunnah-sunnah yang membawa kepada hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Takat tu saja Nabi habaq menunjukkan hukum salat jemaah adalah sunat muakkad. Imam Syafi'i rahimahullah dia kata fardu kifayah. Fardu kifayah ni maksudnya kalau sampai tahap satu kampung tak ada siapa solat jemaah, semua bekat berdosa. Belah kita, belah bandar ni, Perlis ni tak ada kot masjid ada azan, ada sembahyang jemaah. Ada di tempat-tempat negeri lain masjid kadang-kadang ada orang azan tak ada jemaah langsung di musim luar COVID-19 ni. Jadi mereka semua dianggap sebagai berdosa kerana meninggalkan masjid tanpa diimarahkan. Baik, jadi kesimpulannya solat jemaah adalah sunat muakkad. Sekarang ni kita tengok balik hukum merapatkan saf pula. Sunat muakkad ke wajib? Merapatkan saf, Nabi sebut la tusawwunna sufufakum. Hendaklah kamu meratakan saf. Meratakan saf tu ada makna zahir, ada makna maknawi. Makna tak zahir. Makna hakiki dengan makna maknawi. Maksud hakiki ialah kena samakan saf, iaitu bahu jangan sampai ke depan lebih daripada orang, tumit kena sama belakang. Itu secara zahir. Dari sudut maknawi, yang dimaksudkan dengan meratakan saf ialah memastikan saf rapat. Saf tu kena rapat. Dan itu diriwayatkan dari sudut qauli dan amali para sahabat radhiyallahu anhum, mereka merapatkan antara baina manakibi, bahu dan juga ka'ab, iaitu mata kaki. Mereka merapatkan. Arti kata lain, kaki itu rapatlah dengan orang yang di sebelah. Dan hadis ni pula datang dengan ancaman, aw la yukhalifannallahu baina qulubikum, ataupun demi Allah, Allah akan memalingkan di antara wajah-wajah kamu. Jadi bila dari sudut kaedah usul fiqh, bila mana satu perintah Nabi SAW didatangkan bersamanya amaran, ancaman, benda tu menunjukkan perintah tersebut berstatus wajib. Maka dikata hukum merapatkan saf adalah wajib. Itu yang dipilih oleh ramai ulama mazhab Hanabilah. Begitu juga dengan sebahagian ulama Hanafiyah dan juga Malikiyah. Ramai ulama kata benda yang sama. Hatta fatwa-fatwa Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Albani, semua kata merapatkan saf adalah wajib. Siapa man tarkaha fahuwa athim, siapa yang tak rapatkan saf dia berdosa. Walaupun benda ni ulama Syafi'iyah jawab balik, macam mana boleh puasa sembahyang jemaah tu sunat, tiba-tiba rapat saf wajib? Dia fikir lagu tu pula, macam tak tadi. Macam mana benda sunat, dalam sunat ada wajib? Kalau dah solat jemaah tu sunat muakkad, maka rapatkan saf pun sunat muakkad juga, sama. Sama dua-dua, sunat muakkad. Wallahu alam. Itu jawapan-jawapan perbincangan dalam kalangan ulama-ulama mazahib al-fiqhiyah. Mazhab-mazhab fiqh, perbincangan yang mendalam masalah ni. Cumanya kita simpulkan dalam masa yang sama, kita tengok juga iaitu hadis yang lain Nabi sebut linu rakibu baina manakibi wasudu khalal linu fi aidi ikhwanikum, berlemah lembutlah pada saudara kamu. Maksudnya walaupun sebagian ulama mengatakan wajib merapatkan saf, tapi kena ambil juga ibarat linu fi aidi ikhwanikum, berlemah lembut pada tangan-tangan saudara kamu. Maksudnya kalau perapat saf pun jangan sampai kawan tu rasa tak selesa.
Erti kata lain, kalau kawan tu dah badan bongkok lagu tu, contohnya, bongkok lagi, kita perapat juga saf kat dia, dia akan disempit lah. Sebab tu kalau zaman Nabi tak timbul isu, sahabat semua badan tegap-tegap. Kita lah ni badan kadang kecut sikit. Sebab tu bila nak sembahyang jemaah ni, badan tu kau boleh tegapkan supaya bahu kita berada pada posisi yang sepatutnya. Biasa masa tang kaki. Kaki ni semua orang perapat tu sampai tak pijak kaki kawan. Pijak tak apa lagi. Kadang-kadang geletek siap. Dia goyang kaki dia, jari manis kaki dia tu, goyang sana, goyang sini, kawan sebab duk geli geleman. Duk geli. Lari, kawan tu pilihkan. Jadi kacau, tak selesa. Ataupun kadang-kadang, kawan ni kangkang besar sangat. Kangkang besar sangat. Kawan sebelah terpaksa kecilkan kaki. Tiba-tiba, kawan sebelah ni pula kangkang cukup-cukup. Dia suruh perapat kaki. Kaki dia yang belah kiri kena dengan orang kangkang besar. Dia terpaksa ke tengah sikit. Tiba-tiba kaki yang kanan dia kena kangkang lebih supaya kena dengan orang sebelah. Sebab orang sebelah kaki dia pada posisi yang betul. Akhirnya badan disengit lagu tu. Pun jadi tak selesa. Jadi masalah memang bab merapatkan kaki ni sebenarnya satu masalah yang susah nak selesai. Kenapa? Kerana postur badan kita, posisi badan tak betul. Jadi menyebabkan ramai orang yang merapatkan kaki, dia jadi tak selesa nak sembahyang. Sebab itulah Ibn Utsaimin kata kewajipan merapatkan saf hanya di awal solat sahaja. Erti kata lain, kalau saf rakaat kedua dah tak rapat tak apa dah. Sebab memang masalah. Kalau saf rakaat nak betul rapat macam rakaat pertama tu memang menimbulkan kesukaran di kalangan orang awam. Kalau orang ni sembahyang macam tentera tu, tegak badan elok, kaki letak tempat sepatutnya, tak ada masalah. Bahu rapat, kaki pun rapat. Baik, itu tuntutan untuk merapatkan saf. Secara zahir nas menunjukkan perintah tersebut berstatus wajib kerana datang dengan ancaman. Kembali kepada masa COVID-19. Maka timbul isu, adakah boleh dia menjarakkan saf? Kita sebut tadi, menjarakkan saf hukumnya wajib. Okey, jelas, clear. Sekarang ni pula, apa pula hukum mencegah diri daripada terkena penyakit jangkitan virus COVID-19? Apa hukumnya? Wajib juga. Sekarang ni dah dua benda wajib. Wajib merapatkan saf dengan wajib menyelamatkan diri daripada kebinasaan. Maka wajib yang mana nak diutamakan? Kita tengok maqasid syar'iyah, tujuan-tujuan pensyariatan. Hak pertama, hifzuddin, menjaga agama. Kedua, hifzun nafs, menjaga nyawa. Kau tengok ni macam nombor satu kena utamakan jaga agama dulu. Nombor dua baru jaga nyawa. Dan ni bab merapatkan saf tu perintah agama, menjaga agama. Menjaga nyawa tu nombor dua. Maka kena rapatkan saf. Boleh tak kita fikir lagu tu? Tuan-tuan pada rahmati Allah. Bab jaga agama ni, kadang-kadang seorang dia salah faham sikit. Yang dimasukkan dengan menjaga agama adalah mengelakkan agama Islam itu dicemari ataupun diperlekehkan. Atas dasar itu jugalah kenapa Imam Syafi'i rahimahullah kata solat jemaah ni fardu kifayah. Kalau semua pakat tak buat kat masjid, semua pakat berdosa. Kalau ada jemaah di masjid, hak lain tak berdosa, selamat. Jadi yang dimasukkan menjaga agama tu, menjaga agama daripada dicela, dikutuk, dihina dan sebagainya. Ketika itu barulah Islam, agama, menjaga agama diutamakan daripada menjaga nyawa. Sekarang ni masalah, bila umat Islam tak pergi sembahyang Jumaat di masjid, adakah bila tak sembahyang Jumaat di masjid, Islam dihina? Adakah dia merendah-rendahkan Islam? Adakah menyebabkan orang kafir menghina agama Islam? Jawapannya tidak. Tidak. Maka ketika itu, walaupun salat berjamaah adalah satu tuntutan agama, tapi kita nak letak dia sebagai satu perkara termasuk dalam hifzuddin yang lebih utama daripada hifzun nafs, benda tu tak berapa nak tepat. Tak berapa tepat. Lainlah kalau semua pakai salat kat rumah, agama Islam dihina. Itu barulah kita kata
pandangan tersebut apa mungkin kita fikir balik. Tapi sekarang ni tak ada. Malahan orang yang tak pergi masjid lah dipuji sebagai orang yang educated, ada pendidikan. Yang pergi masjid juga ni lah yang dikatakan sebagai tak educated. Umat Islam ni tak berpendidikan, tak ada kesedaran. Terbalik pula. Yang datang masjid akhirnya menimbulkan fitnah balik pada agama. Macam kes tabligh dulu. Yang tabligh ni berkumpul niat baik, niat bagus. Hubung silaturahim, dengar tausiah, pesanan apa ataupun bahasa depa apa bayan, dengar bayan, bagus, niat bagus. Tetapi kita tengok bagaimana cercaan yang mereka terima. Sampai ada setengah orang kata kalau tak ada gentab ni tak ada COVID-19 kat Malaysia. Tu dia sementara tu dia benci je. Mungkin dah benci lama dah, dapat peluang tembak terus ada peluang kosong dia pun tembak. Jadi sebenarnya masalah ni kita tengok bila mana dia dah tidak mencemarkan agama, maka ketika itu hifzun nafs diutamakan, menjaga nyawa. Kalau orang kata Allah Ustaz, bukan confirm pun sembahyang masjid kena COVID-19. Soalannya, tapi masalahnya, dia termasuk dalam fiqhul ma'al ataupun fiqh iftiradi. Fiqh benda yang akan berlaku. Macam ulama dulu kadang baca Evan tu. Dia apa? Boleh tak kita wukuf di Arafah kat udara? Kita kata, oi, ni soalan moden lah. Zaman dulu mana ada kapal terbang, helikopter. Tapi ulama tu dah fikir siap. Walaupun bahasa tu guna istilah lain sikit. Dia kata, apa hukum seorang wukuf di Arafah tapi atas burung? Duduk atas burung, duduk atas Arafah. Kita fikir tak munasabah zaman dulu. Zaman lah munasabah. Dia main naik helikopter, duduk atas Arafah. Boleh tak? Apa hukum dia? Jadi itu tema zaman dulu kata fiqhul ma'al, fiqh apa akan berlaku. Adapun zaman sekarang, benda tu kemungkinan berlaku. Dan tak mustahil akan orang buat sungguh. Dah penuh sangat Arafah, kerajaan pun tempah buat siapa nak ukur atas helikopter. Kena cah mahal. Jadi sama juga dengan masalah ni, kemungkinan berlaku. Adakah kita boleh ambil iktibar kemungkinan berlaku itu sebagai sumber hukum tak payah pergi ke masjid? Tuan-tuan dan rahmati Allah, kemungkinan berlaku ni dia ada persen dia. Ada persen 30%, 50%, 70%, 100%. Sekarang dalam masalah kita berjamaah di masjid, kemungkinan untuk mendapat dikira sebagai 70% jangkitan. Sebab apa? Sebab dah banyak berlaku jangkitan sebab duduk dekat-dekat. Maka dia bila sampai kemungkinan yang ada bukti, dah berlaku dah kes tu. Ada bukti dah. Bila satu benda yang kita rasa-rasa nak berlaku dan ada bukti benda tu berlaku, dia dah boleh masuk dalam bab 70%, maka boleh digunakan sebagai sandaran hukum, tak perlu lagi solat berjamaah. Malah boleh menyebabkan termasuk dalam golongan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan mencampakkan diri kamu ke dalam lembah kebinasaan. Itu masalah solat jamaah. Adapun masalah menjarakkan saf. Soalannya, sejauh mana keberkesanan menjarakkan saf dalam menangani, dalam mencegah jangkitan COVID-19 tersebut? Kita rasa orang habaq, doktor habaq kata jarak selamat jarak 1 meter. Orang habaq. Sekarang ni, ada tak bukti confirm jarak 1 meter tu memang dia akan selamat? Memang confirm jarak 1 meter tu akan selamat daripada jangkitan COVID-19. Ada tak bukti? Kalau tak ada, dia hanya tinggal sangkaan-sangkaan semata-mata. Tak ada bukti. Malahan sebahagian saintis, hatta kat Malaysia pun, Prof Mana lah, dia kata COVID-19 boleh sampai jarak 4 meter. 4 meter. Jauh 4 meter, bukan 1 meter, 4 meter boleh terbang. Jauh. Jadi, kalau betul 4 meter, 1 meter tak ada guna. Malahan saintis pula, dia kata COVID-19 sentiasa bermutasi, duk berubah-ubah. Semakin kuat. Sampai terbaru dia kata 2 meter, 4 meter dan sebagainya. Jadi bila badan tu, walaupun termasuk fiqhul ma'al, kemungkinan ada jangkitan, tapi orang kata kemungkinan itu sangat rendah. Kenapa sangat rendah? Sebab tidak ada bukti yang boleh membuktikan jarak itu jarak yang selamat. Cuma dicadangkan berdasarkan kajian semata-mata.
Maka sebab tu kita katakan antara solat berjemaah di masjid dalam keadaan menjarakkan saf dengan solat di rumah, maka yang lebih bertepatan dengan nas dan dalil adalah solat di rumah. Tu belum cerita lagi masalah tahqiq solat jemaah tu apa tujuannya. Jemaah itu tujuan menyatukan kaum muslimin. Kau dah main masjid sembahyang jarak-jarak, lepas tu pula tak boleh salam apa semua, samalah sembahyang kat rumah pun. Tidak jauh beza. Nak sembang pun duduk jauh dan sebagainya. Sembang pula keluar air liur bersembur-sembur kena kawannya. Jangan air liur ni, bukan dekat 1 meter, kadang lebih 1 meter. Bersin pula. Jadi banyak risiko, sebab tu kita katakan dari situ dia menggunakan kaedah pencegahan 1 meter jarak soft untuk mencegah jangkitan COVID-19. Sebenarnya sandaran yang tidak kuat, yang lebih tepat dengan dalil dan sunnah adalah dia sembahyang di rumah. Ataupun nak sembahyang jemaah boleh? Boleh. Macam mana? Pasal COVID-19 ni semua kumpul setempat. Jadi tak kisah. Dah mereka sama-sama sakit. Mereka nak rapat soft ke apa ke, silakan berjemaah. Tak ada masalah. Jadi tidak ada keperluan menjarakkan soft, dan lebih sunnah adalah solat di rumah, sehinggalah ancaman tersebut orang kata kemungkinan telah pun berakhir ataupun hampir tamat. Baik, itu perbincangan dari sudut fiqah. Adapun dari sudut fatwa, benda ni pun dikemukakan oleh Syekh Ahmad Turki, bekas mudir bahagian di Wizarah Al-Awqaf di Mesir. Dia kata lebih baik sembahyang di rumah. Tapi kalaulah kita berada di tempat yang didirikan solat jemaah, boleh tak kita solat jemaah kat situ? Contohnya di Aceh, mereka buat juga solat jemaah. Boleh tak kita solat jemaah kat situ? Kalau tak ada pilihan untuk solat di rumah, maka ketika itu kita bolehlah untuk keadaan dia itu, dia contohnya dah lama duduk rumah sewa, duit tak ada, kena keluar rumah sewa, duduk kat masjid. Duduk kat masjid, orang lain sembahyang, dia tak ada tempat nak lari. Lebih baik dia sembahyang sekali. Dalam keadaan itu kita kata tak ada masalah untuk dia solat berjamaah dengan dijarakkan soft sebagai langkah pencegahan. Tapi dari sudut fiqah kita kata benda itu tidak terbukti keberkesanannya, maka susah untuk jadikan sebagai sumber hukum boleh. Kalau boleh pun kita kata alternatif yang terakhir jika tak ada pilihan untuk solat di rumah. Wallahu a'lam. Jadi itu sebuah sikit perbincangan panjang lebar tentang masalah menjarakkan soft ni. Jadi kat mana pun, sebab tu kita kata bila pening ni, yang paling mudah untuk menyelesaikan kepeningan adalah kembali kepada Al-Quran, sunnah Nabi SAW dan apa yang diamalkan oleh generasi salaf. Senang saya masalah, tak gaduh fikir. Kalau fikir sudut moden tu, ihtimal ni, kemungkinan tu, kemungkinan ni, penatlah juga fikir. Wallahu a'lam. Jadi cukup sekat itu dulu. InsyaAllah pada seri kita akan yang terakhir sebelum Ramadan ni, kita akan sentuh lagi sikit tentang masalah berqiyam Ramadan. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.